Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar murid-murid semua. Okey, untuk mata pelajaran hari ini, Pendidikan Islam tahun 4. Okey, Ulum Syar'iyah, bidang sirah hari ni ya. Okey, kita akan masuk tajuk di unit 3, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita perhatikan dan fikirkan. Boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 154. Okey, di sini ada persoalan, siapakah pendakwah? Okey, tengok ilustrasi gambar ya. Siapakah pendakwah? Okey. Dan maksudnya di muka surat 155. Maksud dakwah. Okey. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya urus setia misi dakwah perkampungan orang asli. Pada hari ini, saya akan menerangkan cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka saya ingatkan bahawa dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Okey. Maksud dakwah ni tadi menyeru dan mengajak. Okey, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit. Sulit ni maksudnya secara senyap-senyap lah, selama 3 tahun. Okey. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Bermaksud Nabi berdakwah secara sulit, secara senyap-senyap selama 3 tahun ni tadi kepada kaum kerabat, saudara yang rapat dulu. Setelah itu barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Okey, tadi dia berdakwah secara senyap-senyap. Kemudian bila dapat perintah daripada Allah, barulah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Okey, terang-terangan ni maksudnya dia lebih terbukalah, semua orang tahu kan. Okey. Senyap-senyap tu tak semua orang tahu. Okey, baca dan fikirkan. Okey, dalam Nabi berdakwah ni tadi ada beberapa tentangan ya. Okey. Tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasalah ya, murid-murid semua, kalau kita nak buat perkara kebaikan mesti ada tentangan, banyak tentangan daripada pihak tertentu. Okey, pertama sekali fitnah. Okey. Fitnah ya. Okey, orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila. Mereka kata Nabi gila, ahli sihir dan pendusta. Pendusta ni orang yang berbohong lah kan. Ni orang Quraisy dia tuduh Nabi macam ni. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Kesian kan Nabi kena fitnah. Okey. Kemudian kedua, pemulauan. Okey. Dah tadi kena fitnah, kemudian sekarang ni pemulauan pula. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Okey, tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Lama ya 3 tahun. Okey, maksudnya sekarang ni orang Quraisy ni dia tak bagi orang Islam menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi. Maksudnya orang Islam tidak boleh berjual beli. Jadi bila tak boleh berjual beli, tak ada aktiviti jualan, mereka pun tak dapat nak dapatkan hasil tak dapat sumber pendapatan. Lalu mereka pun mengalami kelaparan. Selama 3 tahun ya, pemulauan tu berlaku selama 5 tahun. Lama ya. Okey. Kemudian yang ketiga, okey, tadi dah fitnah, pemulauan, ada pula penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin. Seperti dijemur di padang pasir. Di padang pasir tu panas ya. Kemudian kena jemur pula. Dan diletakkan batu yang besar. Batu yang besar di atas dada mereka. Peristiwa ni berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenal dia siapa dia Bilal? Pernah dengarkan cerita Bilal? Bagaimana mulianya hati Bilal ni, sabarnya Bilal ni. Kemudian yang keempat, pembunuhan. Okey, ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad
SAW yang dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Okay, mereka ni dibunuh dengan kejam kerana memilih Islam. Okey. Seterusnya muka surat 157, baca dan teladani Okey, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum musyrikin. Walaupun Nabi ditentang oleh kaum musyrikin, Nabi tetap dengan sifat-sifat baginda yang mulia yang kita boleh ikut sifat-sifat ni. Okey, pertama sekali bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Okey, jadi kita sekarang ni kita tanamkan dalam diri kita, kita kata macam ni, saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Tu Nabi tu diuji ketika berdakwah. Kita diuji sikit pun kita dah rasa hilang sabar kan. Jadi kita cuba, kita kena ikut cara Nabi. Bergantung harap kepada Allah. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa. Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap usaha yang dilakukan. Sebagai contoh, ni bergantung harap kepada Allah ni kita benar-benar bergantung pada Allah lah. Contohnya peristiwa yang berlaku sekarang ni, kalau kita kaitkan peristiwa yang sekarang ni kita hadapi COVID-19 kan. Kebergantungan kita hanya kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah saja. Kita betul-betul berdoa semoga Allah lindung kita. Kita tidak boleh berputus asa. Kalau tak boleh putus asa tu maksudnya dalam belajar lah. Sekarang kita dalam situasi pandemik ni kan, nak belajar pun rasa susah sangat kan. Line tak ada, apa tak ada, kena belajar dengan keadaan macam ni. Walau bagaimanapun kita tak boleh putus asa. Kena sentiasa berusaha. Usaha dan terus usaha. Okey, kemudian prihatin. Okey, yang ketiga. Nabi Muhammad SAW mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Saya mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Dalam keluarga ni kita tak boleh pentingkan diri. Kita kena sentiasa mengambil berat di antara satu sama lain. Sentiasa prihatin, sentiasa ambil tahu tentang situasi yang berlaku, terutama dalam keluarga kita sendiri kan. Okey, berjiwa besar. Berjiwa besar. Nabi Muhammad SAW sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Satu lagi sifat Nabi yang memang baik ni, yang kita sangat boleh kita ikut. Nabi ni dia tak suka berdendam. Walau macam mana pun dia sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita boleh ikutlah perangai Nabi kan. Kita cuba belajar. Okey. Seterusnya muka surat 158. Kita teliti dan fahami akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta, kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan daripada Allah. Teruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Dan Nabi ni ditawarkan pula dengan pangkat lah, harta kekayaan dan wanita lah. Tapi Nabi tetap dengan pendirian dia. Dia tetap mengharapkan bantuan daripada Allah. Dia yakin janji dan bantuan daripada Allah. Dia sentiasa mengharapkan bantuan daripada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah penyayang. Cerita dia ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif. Penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dia kena halau dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawanan kepada baginda untuk membinasakan mereka. Tetapi baginda menolak, lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Nabi tak berdendam dia memang seorang yang baik, penyayang. Nabi Muhammad SAW seorang yang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Nabi ni tidak pernah, Nabi bukan seorang